أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا. الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين
Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Dan kahwinkanlah orang-orang bujang lelaki dan perempuan dari kalangan kamu dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya. Kerana Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin, hendaklah mereka menjaga kehormatannya sehingga Allah memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya. Dan hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan yang hendak membuat surat perjanjian untuk memerdekakan dirinya dengan jumlah bayaran yang tertentu, hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu dengan mereka jika kamu mengetahui ada sifat-sifat yang baik pada diri mereka yang melayakkannya berbuat demikian. Dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Dan janganlah kamu paksakan hamba-hamba perempuan kamu melacurkan diri manakala mereka mahu menjaga kehormatannya, kerana kamu berkehendakkan kesenangan hidup di dunia. Dan sesiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah sesudah paksaan yang dilakukan kepada mereka, Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat keterangan yang menjelaskan hukum-hukum suruh dan tegah, dan contoh tauladan mengenai kisah-kisah dan berita orang-orang yang telah lalu sebelum kamu, serta nasihat pengajaran bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Allah yang menerangi langit dan bumi, bandingan nur hidayah petunjuk Allah yang kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah miskah yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam geluk kaca, yakni kandil atau kindil. Geluk kaca itu pula jernih terang, laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyak itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya, walaupun ia tidak disentuh api. Sinaran nur hidayah yang demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk umat manusia. Dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nur, surah yang ke-24 pada juzuk yang ke-18, bermula daripada ayat 32 sehinggalah ayat 35. Ayat-ayat yang kita bacakan ini mengandungi 3 hukum utama dan satu lagi yang berkait tentang dalil-dalil keesaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keimanan yang diberikan pada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum yang dibicarakan dalam surah ini itu hukum yang
ke-8, ke-9 dan ke-10. Yang pertama ataupun yang ke-8 ialah berkait dengan hukum perkahwinan orang-orang merdeka, lelaki dan perempuan. Apakah hukum perkahwinan ini? Kemudian perkara yang bersangkutan dengan apa yang disebut sebagai mukatabatul ariqah. Maksud mukatabah iaitu hamba yang melakukan perjanjian dengan tuan untuk membebaskan dirinya dengan membayar sejumlah wang. Ini dipanggil hamba mukatab. Dan proses itu dipanggil proses mukatabah atau kita sebut sebagai akad kontrak untuk hamba itu bebaskan dirinya dengan syarat pembayaran pada tuannya. Kerana seorang yang memiliki hamba, wa imma dimerdekakannya secara sukarela, dimerdekakan. Wa imma ianya mungkin dijual kepada orang lain. Wa imma hamba tadi meletakkan satu syarat bahawa dia akan membayar sejumlah wang kepada tuannya dengan syarat tuannya mesti merdekakan. Dan dia akan membayarnya dalam satu tempoh masa. Maka proses ini dinamakan mukatabah. Mukatabah ini tulis kontrak. Kemudian hukum yang ke-10 atau ketiga dalam ayat yang kita bacakan ini berkait dengan hukum pemaksaan zina. Bila tuan-tuan yang mempunyai hamba-hamba memaksa hamba-hambanya berzina bagi mencari pendapatan, supaya tuannya dapat makan hasil daripada penzinaan tersebut. Nanti kita akan faham apa maksud memaksa berzina. Dan Allah Ta'ala melarang mana-mana tuan yang punya hamba memaksa hamba-hambanya berzina, sedangkan hambanya itu seorang yang ingin menjaga dirinya dan menjaga maruahnya serta menjaga agamanya. Kemudian yang berkait dengan yang keempat ialah tentang dalil-dalil ketauhidan, iaitu bagaimana Allah yang menjadi sumber cahaya langit dan bumi, yakni yang menerangi langit dan bumi. Dan juga Allah memberi satu gambaran keimanan orang beriman. Keimanan orang beriman itu bagaikan lampu yang terang benderang. Disebut dengan satu sifat yang begitu jelas, bagaimana sumber iman yang diambil daripada wahyu Allah yang berada dalam hati orang beriman. Dan hati orang beriman itu ada nur. Dan nur itu dinyalakan oleh cahaya Al-Quran, kebenaran Al-Quran, yang menjadikan mereka dalam kehidupan mereka sentiasa terang benderang. Kita akan lihat bagaimana Allah memberi satu tashbih, perbandingan hati orang beriman yang diisi dengan iman seumpama lampu yang terang benderang yang dinyalakan oleh minyak yang penuh keberkatan, minyak zaitun, yang dari kejauhan ataupun sudah kelihatan bercahaya walaupun belum disertai ataupun belum menyentuh api. Sifat minyak zaitun daripada jauh dah nampak bersinar. Nampak dia macam bercahaya. Belum lagi dia menjadi kita katakan sumber cahaya pada sumbu cahaya itu. Ini kita akan fahami dari gambaran supaya jelas betapa tingginya nilai iman yang Allah berikan pada hamba yang dipilih. Kembali kepada hukum yang dibahaskan. Bila Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum. Dan kahwinilah orang-orang bujang di kalangan kamu. Perkataan ayama artinya orang-orang bujang. Lelaki ataupun perempuan. Siapa dia yang belum berkahwin? Wa imma belum berkahwin secara ibtidaan, secara permulaan. Memang kita sebut bahasa Melayu kita teruna. Dia belum pernah kahwin. Ataupun orang yang kita sebut janda ataupun kita sebut duda. Maka mereka ini juga perlu ada satu galakan untuk berkahwin. Kan Islam musuh kepada penzinaan. Dan Islam penggalak kepada perkahwinan. Mana-mana atas nama perkahwinan, maka ia sesuatu yang digalakkan dalam Islam. Maka haram kita membenci perkahwinan. Kalau namanya perkahwinan, maka ia benda yang Allah Ta'ala perintah. Dan Allah Ta'ala suruh. Dan ini adalah identiti umat Islam. Dan selamanya menjadi suatu identiti yang tunggal milik umat Islam. Ketika mana umat lain tercari-cari tentang identiti kekeluargaan mereka. Bahkan kalangan mereka sudah tidak mau berkahwin. Atau berkahwin sejenis. Atau sekadar menggunakan khidmat GRO, khidmat pelacur dengan cara tersebut. Bahkan mereka senang kalau mereka mengandung tanpa bapa.
Kata mereka tak perlu ada lelaki yang suruh itu, suruh ini. Cukup saya ada anak. Itu menjadi syiar dan slogan mereka. Maka Islam satu-satu agama yang memberi penekanan perkahwinan. Sehingga Allah menyatakan wa ankihu, dan kahwinkanlah. Maksudnya beri suatu sokongan, beri satu galakan, beri satu pertolongan untuk mengahwinkan siapa pun yang bujang di kalangan kamu. Kita perlu menjadi, kita katakan sebagai satu orang tengah untuk menggalakkan perkahwinan ini. Kita jumpa je orang bujang, kita pun cuba galakkan dia berkahwin. Sebab kita tidak mahu ada kalangan umat Islam yang terlepas kemuliaan kahwin. Kadang-kadang anak kita umur 30, 40 tak nak kahwin lagi. Kadang-kadang saudara mara kita, walhal dia berkemampuan. Hanya kerana trauma-trauma yang tidak realistik. Hanya kerana dia ambil contoh-contoh negatif yang berhampiran dengan dia. Tanpa melihat kepada hukum. Saya tak nak kahwin, saya dah tengok kawan saya kahwin tu teruk, kena belasah. Bengkok bibi dia. Bengkok dia punya mata dia. Saya tak nak kahwin, jadi susah, dia tak ada duit boleh kahwin. Saya tak nak kahwin, jadi susah, anak-anak jadi ramai. Dia tak boleh pergi mana. Kuliah tak boleh pergi anak ramai. Dia tak payah kahwin. Artinya mereka duk tengok orang sekeliling mereka untuk jadikan satu dalil tak nak kahwin. Akhirnya dia menjadi suatu penyakit masyarakat. Sebab itu Umar Al-Khattab bila melihat mana-mana yang tak kahwin, kata Umar, ma yamna'uka minaz zawaj ilal fujur. Kamu ni tak nak kahwin sebab nak buat jahat. Maksudnya kamu ni ada pintu belakang ni, sebab tu kamu tak kahwin. Orang kahwin di pintu depan. Orang bila tak nak kahwin, kita kata ni ada guna pintu belakang. Kerana itu adalah cara orang kafir. Mereka memang tak kahwin, tapi pintu belakang. Maksud pintu belakang pelacuran, perzinaan. Padri-padri memang tak kahwin, pintu belakang. Skandal-skandal yang begitu banyak sehingga tidak mampu lagi ditutup skandal-skandal padri. Kerana mereka mengharamkan perkahwinan. Sedangkan itu fitrah manusia. Sebab itu Allah menyebut wa ankihul ayama minkum. Maka kahwinilah orang-orang bujang di kalangan kamu. Perkataan ankihu, bila kita lihat dalam penafsiran, bila Allah menyatakan ankihu ayama minkum wassalihin, dan orang-orang soleh min ibadikum, di kalangan hamba lelaki kamu dan hamba perempuan. Ini pada zaman ada hamba. Siapa yang ada hamba, dia pun kena galakkan hamba-hambanya berkahwin. Walaupun para ulama menyatakan hamba bila nak kahwin, dia mesti minta izin dengan dia punya tuan, kerana tuan yang akan terjejas bila dia kahwin. Berbeza yang bukan hamba, dia tak perlu minta izin, kalau sampai masa kahwin, dia kahwin. Dia boleh kahwin. Laki baik, perempuan baik. Namun Allah menyebut ankiu. Ankiu ini juga kata ulama dalam penafsiran ayat ini. Zawiju ayyuhal awliya wassadatu aw ayyatuhal amatu jami'an bitta'awun wa izalatil awaiqi man la zawjalahu minar rijal wan nisa al-ahrar wal hara'iq wa ma fihi salahun min ghilmanikum wa jawarikum. Maksudnya, wahai para wali, wali-wali, wali pada anak-anak perempuan, kahwinkan anak-anak perempuan kamu dengan cara bantu mereka untuk kahwin. Kerana kita mak bapak bantu. Dan izalatul awaiq, hilangkan kesukaran kahwin. Kita kan bila buat kahwin ni kesukaran banyak, tunggulah anak saya kerja dulu. Pas anak dia kerja pula, tunggulah anak saya pencing dulu baru kahwin. Nak makan hasil lagi. Tunggulah anak saya beli rumah dulu. Beli kereta dulu. Ni dipanggil awaiq. Suka buat halangan. Walau kita dalam Islam ni, cara paling mudah. Dalam Islam ajar pada kita, bila anak kita nak kahwin je, kita kahwinkan dia. Idza arada. Bila dia nak. Tanya mu nak kahwin? Nak kahwin. Duk main SMS, misalnya duk main telefon, mungkin dah bertukar gambar. Nak kahwin lah tu. Nak kahwin. Kalau tak nak kahwin, dia tak akan buat benda tu. Dia tak akan SMS pun. Contoh-contoh mana ada SMS tak nak kahwin lah tu. Orang main SMS, orang sekali nak kahwin. Bila dia nak kahwin, wali tengok. Maka wali kahwinkan. Jadi buang segala awaiq. Masalah tak ada duit misalnya. Tak cukup duit kita kata. Atau setengah orang Melayu kita ni kerja belum mantap. Memang sampai bila tak mantap? Kerja start belum kita target jadi supervisor dulu. Ataupun setengah je budaya orang kita, biar ada rumah, biar ada kereta. Ini semuanya awaiq nama dia. Ada seorang tak saya, anak saya lagi tak ada rumah, jangan harap nak kahwin. Lagi tak ada kereta, jangan harap nak kahwin.
Padahal rumah tu benda mudah sewa. Tak boleh. Dia kena beli. Dia kena beli. Padahal pada usia muda, tidak praktikal orang tu beli rumah. Tak praktikal. Sebab dia mungkin pindah dah. Kalau dia dah tua umur 60, okey boleh beli. Sebab dah pindah, dia tak pindah dah. Pindah pun ke kubur je. Kalau anak-anak muda kita umur 20-an ni, kalau kita suruh beli tetap rumah, biar kahwin, dia mungkin pindah sana, pindah sini, kerja sana, lompat sana, lompat. Jadi dia jadi satu kerugian kalau kita tunggu dia beli rumah. Jadi dalam bahasa mudah, bila para ulama tafsir menyatakan izalatul awaiq, hilangkan segala kesukaran perkahwinan. Apa yang disuka kita hilangkan. Atau orang lelaki sama kadang-kadang memilih sangat. Siapa sudah tak jumpa jodoh. Sebab dia nak macam putih guna ledang. Oh payah. Jangan macam tu, umur awak ni naik. Sama juga lelaki, perempuan misalnya dia pun pilih sangat. Jangan, letak satu asas utama agama. Sampai satu tahap. Mungkin waktu muda lagi boleh nak pilih banyak. Tapi kita umur makin, misalnya makin meninggi. Waktu itu letak satu tahap yang Nabi dah sebut, agama. Ada agama? Okey agama. Jalan. Begitu cara para wali kena fikir. Artinya bapak-bapak khusus ni yang menguasai anak-anak mereka. Sama ada ia bapak kepada anak perempuan atau anak lelaki, beri satu galakkan pada mereka. Jangan biarkan anak-anak kita ini berbangga dengan bujang. Atau seronok dengan bujang. Kerana bujang berarti tak ada tanggungjawab. Itu duit pun tak disimpan, tak ada tanggungjawab. Kalau dia beli pun beli benda mengarut sebab tak ada memantau dia. Kalau kahwin dia ada harta. Dia mungkin beli meja makan, puyuk belanga sekian-sekian. Kalau dia tak kahwin, duit ada, dia beli apa? Dia beli range sport, dia beli PS5, PS2. Dia benda-benda macam gitu, mengarut. Akhirnya duitnya habis macam tu. Ini satu benda yang membahayakan. Apatah lagi umat Islam, antara sebab penambahan umat Islam. Kita tengok umat Islam kan dia sentiasa bertambah jumlah. Apa sebab? Dan antara sebab penurunan orang kafir. Jumlah. Kerana perkahwinan. Dek kerana umat Islam berkahwin, beranak pinak, maka umat Islam bertambah jumlahnya. Dek kerana orang kafir dah tak nak kahwin, maka tak beranak pinak, maka tak bertambah jumlahnya. Akhirnya Islam bertambah kuat. Itu di antara rahsia yang hebat. Bagaimana umat Islam akan menjadi majoriti. Kenapa umat Islam ialah umat yang berpotensi menjadi majoriti dalam semua negara. Ketika Rusia meramalkan, umat Islam akan jadi majoriti. Ketika India meramalkan, umat Islam akan jadi majoriti. Ketika Eropah meramalkan, umat Islam akan jadi majoriti. Banyak negara mula meramalkan umat Islam menjadi majoriti. Bukan sekadar kerana gerakan dakwah, tapi kerana perkahwinan. Dan institusi perkahwinan yang kuat. Dan dipelihara. Kerana kebanyakan umat Islam bila mereka berkahwin, mereka bercita-cita nak dapat anak. Berbanding orang kafir, tak ada cita-cita nak dapat anak. Cita-cita nak dapat anak. Cita-cita punya zuriat. Dan mereka berbangga menamakan zuriat mereka dengan orang-orang pilihan. Nama-nama pilihan. Maka Allah menyebut tentang hak perkahwinan ini. Dan demikian juga yang mempunyai hamba-hamba. Bila hamba tu dah soleh, kahwinkan dia. Lelaki ataupun perempuan. Kalau kita melihat dari sudut hukum perkahwinan. Sebagian ulama menyatakan asal hukum perkahwinan adalah sunat. Namun ia akan berbeza-beza mengikut keadaan lelaki. Artinya kalau sekiranya lelaki itu, dia punyai kemampuan dan punya kehendak untuk berkahwin, maka sunat berkahwin. Kalau sekiranya lelaki itu punya kemampuan tapi tidak punya keinginan untuk berkahwin, maka harus berkahwin. Dia duit banyak tapi belum nak. Kalau dia kahwin, hukumnya harus. Bagi lelaki yang tidak punya kemampuan, dia tidak punya kemampuan dan dia juga tidak punya kehendak, mampu pun tak, kehendak pun tak, maka makruh dia kahwin. Dia tak nak kahwin dan dia pun memang tak ada duit, maka makruh dia berkahwin. Bagi lelaki yang punya kehendak tapi tidak punya kemampuan, maka dituntut untuk dia bersabar sampai dia lapangkan rezeki. Namun satu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa sahaja, baik lelaki maupun perempuan, bila mana dia nak berkahwin, maka Allah akan membantunya. Dalam hadis Nabi kata apa? Salah satu haqqun 'ala Allah aunuhum, an-nakih yuridul afaf, wal mukatib yuridul ada, wal ghazi fi sabilillah. Ada 3 golongan Allah akan membantu mereka. Yang pertama ialah orang yang ingin berkahwin bagi menjaga agama. Siapa pun nak kahwin, dia nak jaga agama, dia tak ada duit ke, dia tak ada kemampuan, Allah akan tolong dia.
Sebab dia nak jaga agama supaya tak terjebak dengan zina dan sebagainya. Yang kedua, hamba yang menulis untuk merdeka bila dia memang benar hendak membayarnya, Allah akan tolong. Mana-mana hamba dia nak merdeka, dia pun buat kontrak dengan tuan dia untuk bayar sejumlah wang dan dia memang niat nak bayar. Bukan sahaja tulis je. Memang niat nak bayar, Allah akan tolong dia. Dan yang ketiga, orang yang berperang pada jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan dengan pernikahan. Sebab nikah ialah ilmu kekayaan. Pintu kekayaan. Siapa bernikah, dia ada pintu kekayaan. Kembali pada ayat kita. Bila Allah SWT menyatakan, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka ini miskin, fakir, Allah akan kayakan. Maknanya kalau seorang tu memang nak kahwin, dia ingin kahwin khususnya bagi menjaga agama dia. Kalau dia miskin, Allah akan kayakan dia. Sebagaimana hadis yang kita baca, Allah akan tolong dia. Salah satu haqqun 'ala Allah aunuhu. Ada 3 golongan yang Allah akan tolong mereka. Antaranya ialah an-nakihu yuridul afaf. Siapa pun yang menikah untuk jaga agama, maka Allah akan bantu dia. Dari sudut keuangannya, dari sudut persiapan persediaannya. Ada orang kata, kita ni kahwin tak bersedia. Kenapa kata tak bersedia? Maksudnya dia kata tak pandai masak. Lagi apa pun dia tak bersedia. Belum bersedia untuk masak. Atau dia kata tak reti lagi kemas rumah. Atau belum sedia untuk mengambil urusan kerja rumah. Atau dia rasa belum sedia untuk beranak. Istilah tak sedia terlalu subjektif. Bagi seorang kita selalu dengar, bila kita kata kenapa awak tak nak kahwin? Saya belum bersedia. Tetapi tak bersedia apa? Umur 30 ni. Tak bersedia apa? Persiapan sudut apa? Kalau kata sudut pekerjaan, dia sudah ada pekerjaan. Sebenarnya itu adalah suatu kita katakan alasan yang paling lembut untuk digunakan orang tak nak kahwin. Sebab itu kahwin ni kena lihat kelebihan, bukan lihat perempuan. Kelebihan kahwin bukan melihat perempuan. Maksudnya ialah apa kelebihan kahwin? Sehingga para ulama mereka malu untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan bujang. Malu jumpa Allah dalam keadaan bujang. Kenapa? Bujang ada tohmahan. Siapa bujang tu ada tohmahan. Wa imma dia ni berpenyakit. Wa imma kita sebut tadi pintu belakang. Wa imma dia ni memang tak ada rancang masa depan. Orang yang memang tak progresi langsung. Wa imma dia tidak mahu menyambung zuriat ayah dan ibunya. Sedangkan ibu ayah, antara perkara yang kita suka, zuriat kita disambung. Kita tak nak anak kita berhenti kat kita je. Lepas tu dia tak kahwin. Kita suka dia kahwin dan beranak pinak menyambung kita punya keturunan. Sebab itu tanda kewujudan kita. Kenapa kita suka anak dan kenapa kita suka cucu? Kata Imam Ibn Jauzi, kerana itu tanda kewujudan kita. Dan kekalnya kita. Sebab manusia ini yuhibbul baqa. Dia suka kekal lama. Maka bagaimana cara nak kekal lama? Kekal melalui keturunan zuriat dia. Oh ni anak ni cucu ni cicit ni. Maka dia lihat kekekalan dia tu. Artinya panjang umur dia. Satu tempoh. Bahkan orang yang diceritakan bila seorang ulama dia meninggal dunia. Namanya Bishr Al-Hafi. Dan orang tanya, wahai Bishr ataupun Haris Muhasibi, orang tanya pada dia, apa yang Allah lakukan padamu? Maka dia kata, Allah telah letakkan aku dalam syurga. Maka ditanya kepadanya tentang seorang ulama lain yang sezaman dengannya. Dia juga berada di syurga di tempat yang lebih tinggi daripada aku. Dia tanya, apakah sebabnya? Kerana dia berkahwin dan aku tak kahwin. Artinya Allah mengangkat orang darjat orang kahwin. Aku ni dah ulama besar hebat. Ditempatkan dalam syurga. Kawan dia satu ulama sezaman dengan dia berada tempat lebih tinggi sekali. Sebab syurga dikira tinggi, darjat tinggi. Neraka dikira darokat, paling rendah. Lagi rendah lagi teruk. Itu panggil darokat. Syurga kita panggil darajat. Darjat tinggi. Yang mendekati arasy Allah. Maka dikatakan sebab apa dia berada tempat tinggi? Sebab dia kahwin, aku tak kahwin. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila mana isterinya meninggal dunia, maka dia tu berkahwin keesokan harinya. Bila tanya, kenapa cepat no? Kalau orang Melayu kita kan kata kubur merah lah. Nanti bini marah, dia bangkit, dia cekik gitu. Kahwin cepat sangat. Kalau istilah orang Melayu kita, kubur masih merah. Istilah tu, kubur masih merah. Maknanya tak patut lah. Padahal tiada larangan kalau perempuan, ya dia ada larangan iddah. 4 bulan 10 hari bagi lelaki. Kalau ditanya pada Imam Ahmad, kenapa segera berkahwin?
Maka beliau berkata, aku malu bertemu dengan Allah dalam keadaan aku bujang. Sedangkan aku berkemampuan. Malu. Ia satu tohmahan pada agama. Maka ini antara kelebihannya. Kemudian kata Allah, selepas menyebut, kalau kaya, ia pintu kekayaan. Kalau kahwin, itu pintu kekayaan. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullahu min fadlih. Tapi orang kalau tak mampu langsung. Ada orang ni dia miskin, dia mampu tapi untuk di maintenance tu dia rasa tak boleh. Sebab kita kan bila seorang tu rancang kahwin, dia dah fikir maintenance untuk mungkin 2-3 tahun dah. 2-3 tahun. Untuk orang yang macam gitu, dia ada modal, dia ada duit. Cuma dia takut-takut akan datang macam mana. Yang ni Allah akan kayakan. Tapi orang yang memang dari awal tak cukup, memang tak ada duit langsung. Maka Allah mengajar mereka untuk istighfaf, iaitu menjaga maruah dengan berpuasa. Dan menjaga kehormatan. Mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mungkar. Yang berkait dengan perempuan. Elakkan diri. Dah tahu tak mampu, jangan fikir lagi nak. Nanti dia akan menyebabkan satu yang tidak baik. Tak mampu lagi, let's do. Kita katakan persiapan keuangan dan sebagainya. Kata Allah, hendaklah dia sabar hatta yughniyahumullahu min fadli, sehingga sampai masa Allah cukupkan dia. Dengan bahasa mudah. Wa imam orang tu dia modalnya tak berapa banyak, maka Allah kayakan. Wa imam orang tu memang tak ada modal daripada asal, tak berkemampuan, Allah juga akan kayakan dia. Sebab itu perlu ada niat nak kahwin. Kita anak-anak kita selalu kata, dia mesti ada niat apa? Niat masuk universiti. Kita memang didik dia daripada kecil, kamu mesti ada niat nak masuk universiti. Maka dia pun daripada tadika, dah berniat masuk universiti. Kita pun ajar anak kita niat nak kerja. Daripada kecil, dia dah niat nak jadi bomba. Berapa umur? 3 tahun. Cita-cita abang apa? Bomba. Siapa ajar? Mak dia ajar. Ayah dia ajar. Umur 4 tahun, cita-cita apa? Cita-cita nak jadi misalnya arkitek. Ni umur 5 tahun tanya cita-cita apa? Nak jadi ulama. Mak dia ajar cita-cita. Antara benda yang dia kena ajar juga ialah cita-cita nak kahwin. Nak kahwin tak? Nak kahwin. Kenapa? Sebab benda tu biar ada. Keinginan. Tak kecil lagi dia ajar benda gitu tak. Tak, biar dia ada keinginan. Ramai orang saya kata terlepas pandang dan didikan tadi, akhirnya anak dia tu dia tak nak kahwin. Dah suah hati dah mak Ustaz, tengok anak saya tak kahwin. Jampi sikit Ustaz, jampi. Ni kena gangguan jin mana ni? Siapa tak nak kahwin? Kita pula susah hati. Sebab kita dah tua. Dia dah sekian-sekian. Sebab apa? Sebab kita pun tak ajar benda tu. Saya kata, kalau seorang mak ayah duk ajar anak-anak bercita-cita kerja, walau dia tak patut fikir kerja lagi. Tak patut. Dah fikir masuk universiti, dah dibebankan. Tak payah. Tak payah masuk tadika je. Jangan fikir lagi masuk universiti mana. Tapi kita ajar. Kita ajar. Kita didik. Bukan kadang-kadang kita ajar. Nanti besar, beli kereta ni. Ayah tak mampu beli kereta ni, anak beli. Dah diberitahu. Tapi dia lupa beritahu perkahwinan. Sebab cara terang perkahwinan tu salah. Tuan-tuan, kita bukan terang perkahwinan tu secara syahwat. Bukan. Kita bukan terang macam tu. Kita bukan menerang perkahwinan bahawa benda syahwat. Kita menerang perkahwinan dari sudut bagaimana keberkatan hidup. Kita terang perkahwinan bagaimana keperluannya dalam hidup. Sebagaimana makan dan minum. Kita terangkan perkahwinan bagaimana ia menjadi sunnah dalam hukum. Kita terangkan perkahwinan bagaimana perlu ada rasa tanggungjawab. Tanya cakap anak perempuan kau tu nak kahwin, ni belajar-belajar sikit. Belajar masak, belajar itu contoh. Si perempuan tak, saya memang tak nak kahwin, dia pun tak nak belajar. Sebab kita dah tak didik dia dengan benda macam tu. Bukan semestinya bila dia kahwin dia kena masak. Bukan semestinya. Terutamanya pada zaman yang menjadi kebiasaan makan di luar, makan di kedai. Kebiasaan orang dah menerima seorang tu semua makan di luar. Orang dah terima konsep itu. Satu keluarga makan kat luar. Orang dah terima. Mungkin zaman kita dah berubah. Oleh sebab itu, mengajar tentang nilai perkahwinan sebenar. Untuk mereka melihat keberkatan hidup. Kemudian kata Allah, وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Dan orang-orang yang ingin menulis kontrak mimma malakat dari kalangan hamba yang dimilikinya, fakatibuhum, maka tulis, in alimtum fihim khaira. Kalau kamu tahu hamba kamu ni hamba yang baik. Ini hukum kedua. Hukum pertama tadi sistem atau hukum perkahwinan. Kadang-kadang perkahwinan tadi hukumnya wajib.
Bagi orang yang duit banyak, ada duit dan nak kahwin dan takut terjebak dengan zina, ini wajib kahwin. Dia memang takut, dia yakin dia akan terjebak dengan zina kalau tak kahwin, maka ni wajib. Bagi orang yang ada duit dan keinginan nak kahwin tapi tak takut terjebak, rasa boleh kontrol, ini sunat. Apa yang kita sebut tadi. Dan bagi orang yang ada duit tapi tak ada keinginan, maka hukumnya al-harus. Kahwin boleh, tak kahwin pun boleh. Itu satu tempoh. Tapi kalau dia pergi pada hukum asal perkahwinan sunat, maka dipraktikkan. Dia kena letak satu umur, 1 tahun untuk dia berkahwin juga. Dan bagi orang yang saya kata tak ada kemampuan, dia tak ada kemampuan dan tak ada keinginan, maka dia makruh kahwin. Makruh dia kahwin sebab apa? Dia keinginan pun tak ada. Lepas tu, duit pun tak ada. Maka kalau dia kahwin, dia akan sia-siakan dua. Dia sebut nafkah zahir dan batin. Sebab dia tiada punya keinginan. Dan dia juga tidak ada kemampuan. Dan kalau sekiranya dia berkahwin dengan tujuan memudaratkan wanita atau isteri, maka haram. Kalau tujuan dia kahwin nak mudaratkan, nak balas dendam pada ni orang ni melalui anak perempuan dia, maka dia pun balas dendam. Untuk dia berkahwin menggunakan medium perkahwinan, maka ini diharamkan sama sekali. Kemudian kata Allah dalam hukum kedua kita bicarakan pada malam ini, itu hamba kalau tuan, baik secara praktikal hari ini tak ada hamba. Tapi kita tahu ayat ini turun ketika mana sistem hamba berleluasa. Sedangkan kita berkata, dan ini keyakinan, ini akidah, Al-Quran dia sesuai sepanjang zaman. Berarti apa yang disebut oleh Allah dalam Quran pasti ada benda itu. Sistem perhambaan dia pernah wujud. Kalau kita baca sejarah perhambaan ini, bermula daripada zaman bila manusia cenderung membina empayar. Dan cenderung menyerang negara-negara orang lain. Untuk menguasai tanah dan kekayaan. Maka ketika itu mula perhambaan. Dan sistem perhambaan ini, dia berlaku secara semula jadi. Proses tadi. Proses semula jadi. Maksudnya, kalau duk perang-perang, sebahagian ditindas, sebahagian dikalahkan, maka mereka memilih untuk hidup berbanding mati, maka kekal mereka dalam perhambaan. Memang mereka mati, maka itu tak ada orang berkeinginan untuk mati. Orang tetap ingin peluang hidup. Kadang-kadang kita tengok, ni dah kena ikat, kena ikat, kena gari, kena rantai, dibariskan, kemudian ditembak seorang-seorang. Kita fikir kenapa tak lari? Dah tahu kena tembak. Sebab setiap orang bercita-cita ada peluang untuk hidup walau sekejap. Sebab dia tak lari. Sebab dia fikir takut-takut giliran aku nak kena tembak, aku dimaafkan, maka aku selamat. Kalau kita fikir kenapa bila berlaku perang orang menyerah perang? Walau dia tahu kalau dia menyerah, dia mungkin mati. Bila berperang, bila seorang berperang, kenapa cenderung tentera-tentera ini menyerah? Kadang-kadang menyerah tu bukan 2 orang, 2,000 orang. Kita fikir logik, dah 2,000 pada menyerah. Baik kamu lawang je 2,000 orang tu. Kadang-kadang 20,000 orang menyerah. Buat apa menyerah 20,000 lawan? Sebab manusia cintakan hidup. Bila mereka merasakan mereka tak akan menang, mereka akan menyerah diri. Walaupun berapa puluh ribu. Logiknya kita fikir, tak payah, kamu ramai. Bani Israel waktu mereka keluar daripada Mesir, jumlah mereka 70,000 orang. Ini kalau mereka susun betul-betul tentera lawan. Tentera 70,000 ni kuat. Kalau fikir logik. Tapi manusia dijadikan takut mati. Dan ingin hidup. Kerana itulah sampai masa mereka menyerah. Kadang-kadang kita kalau bab bertumbuk, orang cabar kita bertumbuk. Kita 6 orang, dia seorang ajak kita. Padahal kalau kita lawan menang, tapi sebab kita keinginan nak hidup. Tak nak susah. Tak payah. Itu memang sifat manusia. Bila seorang tadi kita katakan ditawan, mereka ada 2 pilihan. Wa imma mereka mati. Wa imma mereka menjadi hamba. Asalkan mereka diberi peluang hidup. Lalu manusia secara fitrah memilih untuk hidup. Kerana itu wujudnya hamba. Bukan Islam yang asas kan. Ia satu proses berjadi. Maka datang Islam membentuk sistem perhambaan. Bentuk sistem perhambaan. Supaya apa? Hamba ini dibebaskan dengan cara terpuji. Bukan dengan cara hamba lari dari tuannya. Itu bukan cara terpuji. Kerana itu mengundang implikasi yang berat. Bukan dalam Islam. Mana-mana hamba yang lari daripada tuannya, hukumnya berdosa besar dan sembahyangnya tidak diterima. Kenapa? Kerana Islam nak ajar biar hamba ini dibebaskan secara bermaruah. Dia sama ada kerana kemuliaan tuan tadi merdekakan, saya merdekakan awak. Atau kerana kafarah dia terhadap beberapa hukum. Dia tak puasa bulan Ramadan, dia bersetubuh di bulan Ramadan. Yang kafarahnya membebaskan hamba.
atau dia membunuh orang Islam lain secara tak sengaja, kafarahnya membebaskan hamba. Atau ketika mana datang musim haji, dia dapat kelebihan pahala, dia merdekakan hamba. Atau dengan cara hamba tadi, menawarkan sejumlah wang untuk dibayar. Ini dipanggil mukatabah. Ini perbahasan malam ini. Mukatabah. Lalu Allah kata, wahai tuan-tuan punya hamba, kalau kamu lihat memang hamba kamu berpotensi, boleh berdikari, dan mereka ingin bebas, maka tulis satu perjanjian untuk mereka bebas. Artinya tuang ni pun kena. Kita kalau kita ada pekerja, kita kena potensi pekerja kita yang boleh jadi tokek. Kita juga boleh kena potensi pekerja kita yang memang tak lama kerja ni. Tengok pun tahu. Asyik ponteng je. Dan potensi pekerja kita yang memang dia nak jadi kuli sampai mati. Dia tak nak jadi tokek. Kita dah nasihat dia ni, ilmu bisnes, anak saya nak jadi nak kerja ngebos je sampai mati. Kita tak fikir. Manusia kecenderungan ni berbeza-beza. Ada orang dia memang kerja sampai mati. Dia cuma tunggu pencen. Ada orang bila dia kerja, dia nak jadi tokek. Maka dia belajar daripada pekerjaan. Baik, kita yang jadi mandor ni, jadi manager, tengok kecenderungan pekerja. Kamu dah boleh. Ni tak boleh lagi. Sama juga hamba-hamba, dia melihat hamba-hamba dia, ini memang berpotensi untuk merdeka. Sebab dia pandai itu, pandai ni boleh hidup. Maka buat satu kontrak biar mereka merdeka. Dan mereka bayar. Tujuan hamba ni bekerja untuk membuktikan kemampuan mereka berdikari, mencari duit. Maka kalau dah boleh, sila. Dan Allah Ta'ala perintahkan tuan-tuan, bila mana hamba tadi menulis kontrak dan berjanji membayar sejumlah wang dan mampu membayarnya, maka berikan sebahagian kepada mereka untuk mereka memulakan kehidupan. Wa imma 1/10. Wa imma 1/20, ikut keadaan. Maksudnya kalau hamba tadi bayar 100 dinar. Ni kita cerita duit dululah 100 dinar. Untuk dia merdeka. Dia pun kerja dan masa 6 bulan dapat 100 dinar, dia bayar. Sunat bagi hamba, bagi tuan pada hamba tadi, beri balik 10 dinar kepada hamba tadi untuk jadikan sebagai modal untuk berdikari. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bila kata Allah, wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dan berilah harta Allah yang Allah berikan pada kamu. Maksudnya daripada wang yang mereka bayar untuk merdeka, berikan sebahagian. Berapakah banyak yang perlu diberi? Kita lihat pandangan ulama tentang jumlah yang perlu diberi oleh seorang tuan kepada hamba-hambanya yang ingin merdeka. Setengah para ulama menyatakan jumlah yang diberikan ialah 1/4 daripada nilai perjanjian. Jadi kalau 100 dinar dibagi 25 dinar. Setengah ulama menyatakan 1/3. Jadi kalau dia 90 dinar misalnya, okey, 1/3 daripada 90 dinar. Setengah menyatakan 1/7. As-sabu. 1/7. Setengah mengatakan al-usyur, 1/10. Ia melihat kepada, kita katakan, kekayaan hamba itu sendiri. Kekayaan tuan punya hamba. Kalau tuan punya tu orang kaya, dia pun bukan perlu sangat duit hamba tu bayar ke dia, saja je. Maka dia mungkin beri lebih banyak. Tapi kalau sekiranya yang punya hamba tu pun tak banyak duit, maka dia boleh beri sebahagian untuk membantu hamba tadi untuk melaksanakan kehidupan baru. Setengah ulama menyatakan pemberian itu wajib. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Tapi pandangan ulama-ulama yang lain hukumnya adalah sunat. Beri itu sunat. Dan mazhab kita Syafi'i wajib kerana berdasarkan firman Allah, wa atakum wa atuhum min mali, berikan pada mereka, pada hamba tadi apa yang Allah berikan pada kamu. Baik, selesai hukum kedua. Hukum ketiga, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha, jangan paksa hamba-hamba perempuan kamu melakukan penzinaan, persundalan. Perkataan al-bigha artinya persundalan atau penzinaan. Kisahnya, sebab turun ayat ini, di mana ada seorang lelaki munafiqi. Namanya ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ada 6 orang hamba perempuan. Hamba perempuannya bernama Mu'azah, Musaikah, Umaymah, Umrah, Arwah dan Kutailah. Hamba-hamba ini dipaksa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafikin, untuk melakukan zina. Jadi pelacur. Untuk dia mendapat duit ataupun cukai daripada pendapatan tersebut. Maka 2 orang yang merupakan hambanya ni orang yang masuk Islam. Dia dah masuk Islam. Dia dah jaga agama. Maka bila dipaksa dia enggan melakukannya. Sebab asasnya
Mana-mana hamba kalau tuang suruh apa kena ikut je. Suatu keaiban kalau hamba tadi tak dengar cakap. Dan bila dia pukul tidak dipersoalkan. Kerana sifat hamba tadi. Seumpama keaiban kaldai tak nak pikul barang. Bila tak nak pikul barang maka dia sebab. Dia tak ada orang boleh masuk campur. Tradisi itu menjadi tradisi yang memang diterima oleh semua. Tak ada benda kita katakan memanglah kita nak cegah kemungkaran itu dan ini, tapi bila dia berkait dengan privasi yang bersifat terlalu ketat, kita tak boleh buat apa. Kita tak boleh buat apa. Contohlah kalau hari ni misalnya penguat kuasa pejabat agama dia nak serbu satu tempat. Ada tempat yang memang dia boleh serbu, ada tempat dia tak boleh serbu. Kerana kuasa yang ada pada dia. Jadi tak boleh buat apa. Dia cuma boleh beri panduan itu dan ini. Misalnya, umpama juga benda-benda haram yang lain. Jadi tradisi orang yang ada hamba, suka dia nak buat apa? Dia nak paksa apa? Sehingga tidak ada kemampuan untuk menyekatnya kerana disebabkan benda terlalu privasi. Maka sebahagian mereka memaksa hamba-hamba tadi untuk melakukan perzinahan. Paksa. Maka turun ayat ini, bila dua orang wanita di kalangan mereka setengah menyatakan namanya ialah Musaikah dan Umaymah. Musaikah dan Umaymah yang beriman kepada Allah, bila dia paksa zina dia enggan. Maka dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat ini. Artinya kalau dia dipaksa juga dibuat macam mana? Kalau mana-mana seorang tu dia berzina. Dan kalau adalah orang yang kata saya ni dipaksa jadi pelacur sebenarnya. Sebab saya dijual, macam-macam cerita kalau kita cerita tentang dunia gelap pelacuran. Dia bermula dipaksa dan sebagainya. Baik, orang yang dipaksa berzina, dia bebas daripada hukuman dunia tapi tidak hukuman akhirat. Maksud hukuman dunia, hukum berkait dengan hudud. Sebab dia dipaksa. Sebab al-hudud tudra' bisyubhat. Tetapi dia tetap berdosa. Dan dia mesti bertaubat. Dengan bahasa mudah, seorang tidak boleh menggunakan saya terpaksa berzina dengan semudah itu. Melainkan dia tetap berdosa dan mesti memohon ampun kepada Allah SWT. Dan pekerjaan itu tetap haram, dia tak jadi halal walaupun kerana terpaksa. Cuma dia bebas dari hukum dunia dan hukum hudud. Jadi kalau seorang tu berzina, ditangkap zina, secara hukum hudud kita dah baca daripada awal tentang hukum hudud. Memang dia bujang ke atau dia tidak, atau hamba dihukum separuh daripada orang merdeka. Kalau orang merdeka 100 sebatan, hamba 50 sebatan. Tapi ini dia dipaksa. Dan kerana terpaksa, dia tidak dihukum itu. Tak disebab. Tapi dia tetap berdosa dan kena mohon ampun pada Allah. Baik, apa dia punya... Sebab bila Allah kata, jangan kamu paksa. Habis kalau dia suka rela, okey tak? Dia tak dipaksa, dia memang suka rela. Tetap berdosa. Gambaran ini macam ni saya katakan. Kita tuan-tuan sekalian, bila kita tahu dia ni ada anak dia, kita tak boleh campur hal dia dengan anak dia. Kita tak boleh pergi rumah dia untuk selamatkan anak dia semudah itu. Kita pun pesan pada ibu-ibu, pada ayah, jangan suka rotang anak. Sebagai contoh, saya bagi pesan, jangan rotang anak. Jangan pukul anak. Walaupun saya tak boleh persoal benda tu. Bila mak ayah ni nak pukul anak dia, kita tak boleh kata apa. Terutama pukul kat rumah, dengan jari kita tak boleh masuk ceroboh mau dia, kenapa kau pukul anak kau? Dia ikut suka aku anak aku. Dia nak didik macam tu. Tapi kita beri panduan umum. Panduan umum ini kadang-kadang kita tidak boleh mencampurinya disebabkan kita katakan klausa tertentu. Yang saya sebut tadi, oleh kerana hamba ni memang kita tak boleh kacau, tuan dia berkuasa mutlak. Tuannya berkuasa mutlak, maka satu ingatan, jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Macam saya katakan, bila mak ayah tadi berkuasa mutlak pada anak dia. Kita pun pesan ke mak-mak ni, janganlah duk suka pukul anak sangat. Jangan duk suka marah anak sangat, salah sikit pun nak marah. Mak tu bila cakap suka aku lah, aku nak marah. Anak aku bukan anakmu. Kita memang kena macam tu, kita pun tak kena nak campur. Tapi kita ingatkan dia dengan perintah Allah. Jangan buat macam tu. Jangan suka pukul bini kamu begini-begini. Suka akulah bini aku. Aku nak pukul kau, nak suka aku. Terutama pada di pukulan yang tak ada kita katakan tanda-tanda jenayah. Tak adalah patah ke apa. Tapi cuma dengar jerit-jerit je misalnya. Maka bila kita menceroboh privasi, tak mungkin semudah itu kita nak ceroboh privasi orang. Tuan-tuan tak mungkin dapat melihat apa ni saya katakan bila si ayah tadi pukul anak, kita pun nak sekak ayah dia jangan pukul. Ya, satu privasi yang agak suka. Kerja kat rumah. Tapi satu ingatan, jangan pukul, jangan belajar, jangan suka pukul anak. Jangan suka pukul isteri. Jangan buat itu, jangan buat ini. Kita beri peringatan. Kita cakap pada bos-bos, bos kau jangan halang kerja kau nak semayang. Kita tak mampu nak ceroboh syarikat dia. Siapa tak semayang, semayang. Mana bos tak bagi kita lempang je. Kita tak boleh.
Itu syarikat dia, di telefon polis kita kena tangkap. Kerana ceroboh kawasan syarikat dia. Tapi kita ingatkan majikan-majikan jangan halang pekerja nak solat Jumaat. Kita beritahu majikan-majikan jangan halang pekerjanya nak tutup aurat. Kita beritahu kepada majikan-majikan jangan halang pekerjanya untuk menunaikan solat fardu berjemaah misalnya. Tapi oleh kerana mereka dilindungi oleh akhtar dan macam-macam undang-undang yang kita tak boleh ceroboh. Setengahnya kan ya, memang kami punya operasi ni 24 jam kami tak benar pekerja kami solat Jumaat. Dan pekerja tak mampu pun nak angkat kes tu ke mahkamah. Mereka dia tak akan menang. Kenapa? Dah memang syarikat tu macam gitu. Tak benar. Ya, jabat agama pula tak kuat. Sebab benda-benda yang saya kata kalau macam kita tengok di mana-mana di Malaysia, kalau kilang tu dia tak bagi orang sembahyang Jumaat, boleh tak ambil jenazah? Bunyinya macam boleh, memang tak boleh. Ini pekerja-pekerja yang tak boleh solat Jumaat, dia boleh buat apa? Cari kerja lain je lah. Tapi bukan semudah tu nak cari kerja lain, misalnya. Bukan semudah itu. Sehingga setengah bertanya fatwa ulama, apakah hukum kami tak solat Jumaat? Sedangkan kami perlukan pekerjaan ini, sekian. Dia tanya. Selain itu tercatat dalam banyak fatwa para ulama. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kata pada majikan-majikan, jangan halang pekerja kamu tutup aurat. Jangan halang pekerja kamu nak solat Jumaat. Jangan halang pekerja kamu nak solat Jumaat. Jangan halang pekerja kamu nak baca Quran. Jangan halang. Maka demikian Allah kata, jangan. Bukan bermaksud Allah tak ada kuasa pada sistem yang ada tadi. Supaya tidak menimbulkan fitnah. Kita kan kalau orang kafir minum arak, kita tak boleh pergi bakar kedai arak dia. Kita tidak boleh menceroboh sistem tu. Kita ada kaedah lain. Islam bergerak dengan ilmu, bukan emosi. Bila kita melihat kemungkaran, kita tak boleh cegah kemungkaran ikut cara kita. Sehingga menimbulkan fitnah. Bila kita tengok satu benda mungkar, kita pun buat bom ke apa. Tak, itu menimbulkan fitnah pada Islam dan umat Islam. Macam contoh di sebuah negara bukan Islam, dia orang bakar Quran. Oleh kerana negara mereka mengamalkan hak bebas, hak asasi ni, bebas, bakar Quran bukan satu jenayah negara mereka. Tapi orang Islam tahu ini Quran, kenapa nak bakar? Macam mana orang Islam nak sekat? Dan kadang-kadang kalau dia pukul, dia masih menjaga. Dan membakar Quran bukan satu jenayah di negara tersebut. Yang tuan-tuan tengok. Yang belega ada beberapa orang yang suka perobok umat Islam, bakar Quran. Mungkin negara kita ada undang-undang tu, menghasut kebencian. Ada negara tak ada masalah. Lalu mereka membakar Quran depan orang Islam. Apa orang Islam nak buat? Nak tembak? Fitnah pada Islam dan umat Islam. Nak pukul dia pun tak boleh. Jadi getak-getak macam tu lah. Kerana sistem tu, sistem. Peraturan tadi. Sama juga, saya kata dalam sistem perhambaan tadi, dek kerana tuang tadi duk berkuasa penuh pada hamba, maka tanggung satu perintah. Jangan dipaksa. Perintah itu bila datang, sikit sebanyak memberi kesan. Sebab ini perintah pada ni, geng-geng munafik. Orang beriman dengan mudah ditahu. Ini cerita orang munafik dan orang kafir yang memiliki hamba sebagai hamba mereka memeluk Islam. Dalam kaedah Islam, mana-mana orang punya hamba, lalu hamba tak peluk Islam, dia tidak automatik merdeka. Dia tetap kekal jadi hamba. Bila bin Rabah, dia masuk Islam. Dia tak boleh merdeka. Dia pukul oleh Tuhan. Sehingga awak membelinya untuk mengelakkan dia daripada pukul. Awak tak boleh halang. Jangan pukul Bilal. Tak boleh sebab itu hamba. Menjadi satu tradisi benar pukul hamba. Maka Rasulullah cuma tengok. Rasulullah tidak boleh berbuat apa-apa. Kerana sistem tu ada. Dan Abu Bakar akhirnya membeli. Bila Abu Bakar melihat Amir bin Fuhairah pula kena seksa. Pun Abu Bakar tak boleh buat apa. Dia tak ada gelempang walaupun dia boleh lempang je. Kerana sistem tadi. Dia terima. Hamba mesti ikut. Dan tuang dia suka dia nak buat apa. Nak pukul. Nak bunuh. Bukan tuan ni kalau bunuh hamba pun tak dipersoalkan. Dalam sistem perhambaan tadi. Akhirnya Abu Bakar membeli Amir bin Fuhairah. Dibeli pula Amir bin Fuhairah. Dibeli pula hamba Khabbab bin Arad. Demikian Abu Bakar menggunakan kekayaannya untuk membeli hamba yang diseksa. Tapi mereka tak mampu cegah. Rasulullah lalu keluarga Yasir. Yasir kena seksa. Ammar kena seksa. Sumayyah kena seksa. Nabi tak boleh buat apa. Nabi boleh je tumbuk seorang-seorang. Nabi gagah. Tapi sistem tu perlu dijaga. Sehingga Nabi kata apa? Sabran ya ala Yasir. Fa inna mau'idakum jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Janji Allah pada kamu syurga. Nabi sah-sahnya boleh menyebut macam ni. Kan sistem. Maka ini juga bila berkait dengan ayat hamba tadi. Kan sistem hamba tadi. Maka Allah perintahkan. Turun ayat ni. Jangan kamu paksa hamba kamu melakukan perkara sundal. Sedangkan mereka inginkan kemuliaan.
ingin menjaga agama. Kemudian kata Allah, wa man yukrihun, siapa yang memaksa mereka, fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Mereka sesudah memaksa itu, Allah itu pengampun dan penyayang. Maksudnya, orang kalau paksa tiba-tiba dia taubat, dia masuk Islam, taubat, Allah terima. Ataupun yang dipaksa ni berzina, bertaubat atas penzinaannya, maka Allah Ta'ala terima. Ini menunjukkan bahawa dosa besar diampunkan oleh Allah. Allah bukan sekadar mengampun, Allah sayang. Sebab itu kita dilarang bila seorang buat dosa besar dan dia bertaubat, kita pun benci lagi dia. Sedangkan Allah tu pengampun dan Allah sayang lepas tu. Kita kan masih lagi cerita, dulu tu bukan baik sangat tu, mari lagi buat benci kita. Maka dia dilarang sama sekali. Sebab Allah bukan sekadar mengampun, Allah sayang. Sebab dalam ayat lain Allah menyebut, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang bertaubat. Tapi kita ni kalau jenis masalah, orang tu dah taubat pun kita benci lagi dia. Sebab apa? Saya tak kisah, saya memang tak suka dia. Sebab tu kita selalu nak buang sentimen dalam diri kita yang kuasai kita. Kita nak, tuan-tuan sekalian, bukan sentimen, tapi lebih pada ilmu. Jangan terikut-ikut dengan orang menggunakan sentimen dan semua hukum hakam dia. Kita macam mana pun benci orang, kita ada tempoh dia. Kita ada dia punya, kita katakan level dia, dia ada peringkat dia. Kita tidak boleh membenci secara membabi buta. Jauh sekali menghinanya. Dah orang dah kena tangkap, kena punya, kita dah tak boleh hina dia. Dia dah dapat hukuman macam yang dia nak. Hatta kalau orang mati. Nabi kata, la tasubul amwat. Fa'innahu qad afdau ma qaddamu. Jangan kamu duk maki orang-orang yang dah mati. Mereka dah dapat apa yang mereka buat. Artinya orang tu dulu teruk, betul mati. Kita tak boleh lagi duk ungkit-ungkit kejahatan dia masih hidup. Dia dah dapat bahagian di sisi Allah. Senyap. Kita ada urusan lain. Tak, kerja kita nak marah lagi, Ustaz. Dalam Facebook kita nak marah lagi, nak maki lagi orang kita benci. Tapi ini bukan orang yang diiman yang sebenar. Orang ni orang bermasalah dengan dirinya. Kemudian kata Allah, walaqad, sesungguhnya anzalna, kami telah menurunkan ilaikum kepada kamu ayatin mubayyinat, keterangan-keterangan yang jelas, wa mathalan, dan contoh-contoh minal ladzina khalau, kisah-kisah terdahulu, min qablikum, sebelum kamu, wa mau'izatan, dan peringatan bagi orang bertakwa. Allah dah turun banyak contoh. Contoh apa ni? Contoh-contoh orang yang mengingkari perintah Allah lalu dibinasakan. Orang yang melawan larangan Allah lalu mereka dibinasakan. Ni Allah kata jangan paksa hamba kamu berzina. Lawan. Sila lawan. Kamu akan tahu akibatnya. Kerana setiap yang menentang perintah Allah, cepat atau lambat akan melihat akibatnya. Sebagaimana berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Cukup ia peringatan pada kamu dan terus menjadi pengajaran kepada orang beriman. Supaya kita orang beriman, watak orang kafir jangan kita contohi dalam apa jua keadaan. Jangan. Kita tak akan mencontohi watak-watak orang kafir yang secara berani melawan perintah Allah, mencabar perintah, kita tak buat. Atau apa saja bentuk-bentuk perangai orang kafir. Bahkan kita diajar mencontohi pakaiannya pun tidak. Cara bercakapnya pun tidak. Cara berjalannya pun tidak. Kita tak akan. Nabi kata jangan kamu menyamai orang kafir. Jangan sekali menyamai orang kafir. Bahkan kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang cuba menyerupai satu kaum, dia di kalangan kaum tersebut. Sebab itu mengikut cara orang kafir dalam apa segi, asal hukumnya ialah makruh. Kemudian ia bergerak menjadi haram dan lebih haram. Artinya mana-mana perbuatan orang kafir, cara-cara pakaian dan sebagainya, maka kita jangan ikut. Kita ada cara pakaian kita sendiri. Kita tak terikut-ikut dengan trend dia. Trend TikTok dia ke, trend IG dia, yang tak betul kita tak ikut. Kita ada acuan kita sendiri. Jadi perkara-perkara mengikuti orang kafir, pada perkara-perkara yang boleh merosakkan identiti umat Islam, hukum asasnya ialah makruh. Kemudian dia bergerak kepada haram dan sebagainya. Jadi jangan duk terikut dengan cara-cara orang kafir, khususnya pada perkara yang saya katakan menghilangkan kemuliaan kita. Dia menari cara tu, kita pun menari macam tu. Dia buat perangai prank, cara gila-gila prank, kita pun ikut prank juga. Duk prank bini kita, gaduh dengan bini kita. Kan dia dari tradisi, dia jadi kebiasaan. Duk ni prank bini dia, ni prank laki dia. Yang ni prank bapak dia, ni prank mak dia. Dah zaman prank ni. Kita tak ikut benda tu, tak payah prank-prank lah. Tak payah prank bini kita. Seronok Ustaz tengok dia terkejut. Seronok tengok dia pengsang. Seronok siang-siang. Dan jangan seronok cara permainan orang kafir. Kerana semua permainan mereka tu buat pada kebinasaan dan pemusuhan.
Banyak mana kesan-kesan buruk daripada prank tadi menyebabkan kematian, menyebabkan kecederaan, menyebabkan pelbagai implikasi yang lain. Kita ada cara. Kita nak bergurau boleh. Tak bergurau kasar. Jangan menyentuh peribadi dia. Kita bergurau taklah sampai pakat tolak-tolak dia. Acu-acu langgar kereta dia. Acu-acu benda tajam. Olok-olok barang dia hilang lalu kita sorok. Ambil anak dia. Kemudian hantar SMS. Saya dah colek anak awak. Ni bayaran sekian. Prank. Hukumnya haram. Dosa. Kerana menakut-nakutkan orang Islam hukumnya adalah zalim. Tarwi'ul muslim zulmun. Kata Nabi SAW, menakut-nakutkan orang Islam adalah zalim. Bukan kalau kita ambil kunci kereta dia, kita bersorok. Kawan pun dah bimbang, mana kunci kereta aku? Kita padam muka, letak merata. Biar, kita pun buat tak ingat. Lepas semayang ba'diyah tu balik rumah kita. Siang dia jalan kaki. Kita niat nak prank sekejap je. Lepas ba'diyah nak bagi. Lepas solat ba'diyah. Tiba tak teringat balik. Balik rumah kita. Lepas tu kita pun balik kampung pula. Siang kawan ni, seminggu tak guna kereta. Tak berdosa ke tu? Dosa. Kita tak ajar macam tu. Jadi kita kena ingat, jangan ikut cara orang kafir. Walaupun nampak seronok. Itu bukan cara kita seronok dengan keresahan orang lain. Kita tak nak seronok dengan keresahan orang lain. Kita tak nak seronok dengan kedukecitaan orang lain pada perkara yang dilarang. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.